kena hukuman mati tau. Okay. So benda tu menyebabkan pesakit ni rasa tertekan. Okay. Apa yang saya nak highlightkan sini, bila pesakit dia rasa tertekan, dia akan seek for macam kata macam-macam cara. Macam-macam cara yang dia orang rasa boleh orang kata pulihkan dia orang punya keadaan lah. Dan kadang-kadang mereka ni masih berada dalam keadaan denial tau. Jadi pada waktu ini pesakit kanser sebenarnya terlalu prone to orang kata keadaan keliling dia. Dia sensitif dan dia akan terima apa-apa je suggestion yang dia rasa boleh membantu dia. Dan salah satu cara yang digunakan adalah melalui diet. Okey, dekat sini yang biasanya kami as a dietitian, saya as a dietitian yang selalu jumpa pada patient lah, they tend to orang kata mengamalkan cara diet yang salah. First, macam saya cakap tadi, dia akan mula elakkan benda yang bergula. Sedangkan actually gula tu sebenarnya perlu untuk diorang makan supaya badan mereka kuat. Okay, gula yang diambil tu tak semua benda yang macam bergula tu actually akan menyebabkan kanser tu merebak. Tidak. Sebenarnya salah ayat tu. Dia sebenarnya kita panggil apa ya, bila kadang-kadang patient kanser ni dia ada satu masalah tak lalu nak makan tau. Bila tengah-tengah buat treatment, kadang-kadang treatment tu beri side effect, kadang dia punya appetite hilang, dia punya kita panggil bukan selera, ada masalah daripada segi nak menelan semua. Jadi itu akan menyebabkan pengambilan makanan dia turun. Okay, bila turun, dia tak boleh bergantung kepada makanan yang biasa untuk dia makan macam nasi, kata sayur, ikan. Dia kan tak boleh nak telan tau. Dia macam kata setakat 1 sudu, 2 sudu makan, sesuap, 2 suap saja. Jadi end up sebenarnya orang-orang yang macam ni dia perlu makan benda-benda yang kita panggil high calorie dengan high density food tau. High calorie and high protein density food, contoh macam kek, coklat, puding, benda-benda yang kata boleh ambil dalam kuantiti kecil tapi dia boleh memberi tenaga dan protein sama banyak macam kita makan satu pinggan nasi dengan lauk-lauk dia. Jadi benda ni menjadi satu masalah sebab orang kata patient kadang-kadang jadi takut. Dia terlalu takut dengar bila orang kata gula tak boleh makan, akan menyebabkan kanser merebak. No, jangan. So kita as orang kata kalau kita ada kenalan yang ada kanser, pastikan macam jangan kita menakutkan diorang. Okay, sebab apa, nanti end up dia akan tak makan everything. Sedangkan sebenarnya dia teringin nak makan tapi takut sebabkan takut kanser tu merebak. Okay, yang mana dia orang tak sedar benda tu sebenarnya akan lagi menyebabkan keadaan badan dia orang lagi teruk lah. Okay, yang kedua biasanya orang selalu cakap daging merah tak boleh makan. Betul kan? Okay, so daging merah ni bukan tak boleh makan langsung. Okay, dia boleh makan, cuma dalam 1 minggu tak lebih daripada setengah kilo. Okay, setengah kilo banyak tak? Alright, so setengah kilo ni sebenarnya kalau nak makan hari-hari dapat dalam sesenduk pun actually tak ada masalah. Jadi orang selalu takutkan sebab daging merah ni boleh meningkatkan risiko kanser juga. Okay, betul tu memang betul, tapi bukan semua jenis kanser. Okay, dan benda tu meningkatkan risiko. So kalau ambil tak sampai setengah kilo dan tidak ambil setiap hari, sepatutnya tak ada masalah. Sebab apa? Daging tu dia sebenarnya ada sumber zat besi yang tinggi, yang mana kadang-kadang setengah pesakit kanser dia akan mengalami kekurangan darah dalam badan, yang mana daging merah ni sebenarnya salah satu orang kata sumber makanan yang sangat bagus untuk meningkatkan kandungan darah dalam badan. Okay, right. Lepas tu yang ketiga, salah satunya tak boleh makan sayur-sayuran yang menjala. Okay, yang ni pun saya tak tahu mana datang dia punya orang kata mazhab dia tu. Okay, so sayuran menjala ni pada saya sebenarnya tak ada masalah. Nak makan banyak mana pun tak ada makna. Tak ada masalah. Okay, boleh je nak makan. Kalau memang suka makan, biar dia makan. Lagi bagus sebenarnya daripada dia tak makan sayur apa-apa. Okay, sebab kita nak vitamin and mineral tu. Okay, jadi kita kena orang kata galakkanlah patient makan. Sebenarnya tak boleh lah kata tak boleh. Dia sebab saya rasa tak ada asas pun nak mengatakan yang actually dia tak boleh makan sayur-sayur. Tak ada asas yang
nak mengatakan yang dia tak boleh makan sayur-sayuran berjalan ni. Tak ada scientific evidence pun yang mengatakan dia tak boleh makan. Okey. Lepas tu yang keempat, antara mitos yang biasa ni, tak boleh minum susu soya. Ni terutama kepada pesakit yang ada kata kanser payudara. Okey. Untuk pengetahuan melalui kajian klinikal yang dijalankan di seluruh dunia, sebenarnya bila dibandingkan pengambilan soya dengan di kalangan orang Asia dengan orang orang Europe lah, orang putih, okey, Eropah. Orang Eropah ni dia tak berapa makan soya, dia hanya minum melalui susu soya kan. Macam kita orang Asian, Indonesia, Malaysia kan selalu makan tempe, tahu, orang kata susu soya kan. Jadi bila kajian dibuat membandingkan antara population Europe dengan population Asia, kita dapati sebenarnya risiko pesakit, risiko untuk terkena kanser payudara tu lebih rendah di kalangan populasi Asia berbanding dengan Europe. So dan didapati dia ada kaitan dengan pengambilan soya ni tadi. Okey. Jadi lepas ni untuk siapa-siapa yang ada menghidap sakit kanser ataupun kenalan-kenalan, kita kenal orang-orang yang ada kena sakit kanser payudara, kata tak ada masalah sebenarnya untuk diorang ambil susu soya. Okey. Jadi pengambilan tu saranan biasa dalam kata 2 gelas sehari, ataupun dia boleh je ambil macam kata sayur tempe ataupun kata tahu tu letak dalam makanan diorang dalam seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali macam tu, tak ada masalah. Okey, boleh je konsum. Actually in fact bagus untuk orang kata kurangkan risiko kanser payudara tu. Which is sekarang ni kanser payudara merupakan salah satu kanser utama yang dihidapi oleh kaum wanita di Malaysia. Okay. Dan last but not least, antara mitos yang diberitahu adalah makanan yang macam menggunakan microwave ataupun makanan yang macam ayam ikan tu tak boleh makan sebabkan orang kata boleh menyebabkan orang kata ada menghasilkan bahan yang menyebabkan kanser. Okey. Benda tu betul. Cuma kena pandai bezakan. Okey, saya bagi contohlah. Kita goreng ayam bila kita goreng ayam, ada setengah orang dia goreng ayam sampai dekat bahagian luar, lapisan luar tu dia jadi macam keras dan kadang-kadang sampai boleh terhangus, betul tak? Okey. So yang bahagian keras tu yang sebenarnya boleh meningkatkan risiko kanser. Dia ada nama saintifik dia, saya tak ingat nama dia, tapi dia sama juga macam kita bakar sate, okey, macam kita panggang ayam ke, bahagian yang hangus tu kita kena elakkan. Okey? Jadi itu yang menyebabkan risiko kanser tu meningkat. Okey. Ingat saya masih cakap meningkatkan risiko kanser. So dia bukanlah directly akan sebabkan kanser tu sebenarnya. Okey. Jadi last but not least, pesanan saya lah, kita yang duduk di keliling orang-orang yang ada kanser ni, satu, first, jangan takutkan diorang dengan orang kata diet-diet yang sebenarnya tak betul pun. Kita biasalah pacik Google kan, pacik Google ni banyak sumber tapi tak semua sumber tu kita boleh guna. Jadi lebih baik kalau kata kita betul-betul dapatkan nasihat daripada yang pakar. Doktor ke, dietitian ke, rujuk betul-betul. Okey. Yang kedua, jangan pukul rata semua. Pukul rata semua ni maksudnya, yalah saya faham. Setengah-setengah orang kata orang keliling ni, dia suka bila kawan dia kena kanser ke ataupun relatif kena kanser, dia sangat macam kata prihatin. Jadi bila dia prihatin ni, dia sangat-sangat orang kata dia rasa dia perlu membantu sesuatu. Okey? Bila membantu sesuatu dia cakaplah ini tak boleh makan, ini tak boleh makan. Tapi sebenarnya apa yang dia kata tak boleh makan tu sebenarnya lebih kepada untuk penyakit yang lain, bukannya penyakit kanser tu sendiri. Jadi jangan pukul rata. Jangan orang kata lemak tak boleh ambil, ni tak boleh ambil, sebab kadang-kadang sebenarnya untuk pesakit kanser ni, contoh macam kat Institut Kanser Negara, kita sendiri prescribe kat patient tu bila makan tu memang kita tak suruh bake pun ayam ke ikan tu, kita suruh goreng supaya dia dapat ekstra tenaga dekat situ, supaya patient boleh makan. Okay, biar habis.
Okey. Jadi kita tak adalah bagi orang kata hari-hari benda yang bake ataupun kata sup saja ke tidak. Jadi uh, itu antara cara dia lah. And then yang ketiga, janganlah promote produk-produk yang tak sepatutnya. Produk-produk tak sepatutnya ni contohlah yang selalu saya dengar, air durian Belanda, produk daun belalai gajah, macam-macam lah. Okay. Yang mana benda ni dia tak ada langsung scientific evidence yang menyokong mengatakan apa dakwaan yang dikata boleh solvekan orang kata kanser, kecutkan sel kanser tu sebenarnya tak ada. Itu lebih kepada testimoni which is kalau kita tengok chain of evidence dalam scientific, dia merupakan yang paling low, paling weak dan paling lemah dan paling rendah daripada dalam chain of evidence tu sendiri. Jadi jangan ni, terutama bila pesakit kanser on treatment, actually tak dibenarkan pun diorang ambil produk-produk macam ni, herbal ke, orang kata produk food supplement ke, even macam kadang-kadang sistem vitamin pun tak boleh ambil. Kita lebih galakkan dia ambil dalam bentuk natural iaitu food tu sendiri. Okay. Sebab bukan pada saya, sebenarnya food tu actually food yang secara natural ni badan kita actually lebih terima, lebih orang kata kadar absorption dia sebenarnya lagi bagus berbanding produk suplemen tu, yang mana produk suplemen tu kita tak tahu berapa banyak sebenarnya kandungan bahan yang didakwa boleh mengecilkan sel kanser tu ataupun apa kita panggil orang kata menyembuhkan kanser ke dalam produk tersebut. Tanpa setakat berapa orang kata tak sampai ialah dos yang sangat kecil. Dan yang mana dos tu pun sebenarnya kita tak tahu actually cukup ke tidak seperti apa yang didakwa untuk menyembuhkan kanser tu sendiri. Okay. Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Terima kasih sebab orang kata sudi mendengar dan orang kata minta maaf atas masalah teknikal. Okey, terima kasih Puan Nur Syariza di atas perkongsian beliau sebentar tadi, dan saya ingin memetik kata-kata beliau. Memang betul, mungkin di kalangan kita yang mempunyai saudara mara, rakan-rakan ataupun kenalan jiran tetangga ke yang mungkin terefek ataupun terkena ataupun memang didiagnosis sebagai kanser. Jadi dengan ilmu yang kita dapat daripada perkongsian beliau pada pagi ini, mungkin kita dapat sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal agar lebih bermanfaat kepada mereka. Jadi itulah tadi sedikit sebanyak daripada beliau mengenai mitos, legenda dan apa-apa yang sebenarnya tak perlu dan tak wujud pun di kalangan kita, yang tak membantu pun pesakit kanser. Dan di samping itu beliau juga dah jelaskan kepentingan karbohidrat, gula, protein, sayur dan buah-buahan serta lemak dan daging yang kita tak perlu tinggalkan untuk diet, terutamanya di kalangan pesakit kanser. Saya nak alukan kehadiran semua sekali lagi guru-guru dan rakan-rakan anadi sekalian. Jadi sekarang kita sampai ke sesi yang kedua, iaitu panelis kita yang kedua, Puan Sul Hariza Husni Zain, SPM tahun 1998. Beliau merupakan pemegang ijazah dalam bidang Community Nutrition dari UPM, telah berada dalam sektor swasta selama 4 tahun, kemudian berada dalam sektor kerajaan perkhidmatan awam selama 14 tahun dan juga sebagai pegawai dietetik. Kini bertugas di PKD Kuala Kangsar. Topik yang seterusnya yang beliau ingin sampaikan sedikit sebanyak adalah mengenai pemakanan. Of course, pemakanan sebab pegawai dietetik. Bye-bye Ramadan. Apa seterusnya? Dan beliau akan menerangkan apa sepatutnya yang kita dapat pada hasil Ramadan ini, Ramadan kali ini, dan apakah persediaan kita untuk menuju Ramadan yang seterusnya, terutamanya dari aspek pemakanan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Puan Sul Hariza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
moderator kita pagi ni, Dr. Anja. Sebelum tu saya nak betulkan sikit lah ya, saya bukan pegawai dietetik, tapi saya pegawai pemakanan. Dia bidang lebih kurang sama, cuma penjurusan bidang tu berbeza. Kalau dietetik dia lebih berfokus kepada penyakit lah dan pengurusan pesakit. Untuk pemakanan atau nutrition ni lebih kepada maslahat umum lah. Lebih kepada kalau orang belum sakit, kita jangan bagi sakit. Orang yang dah ada tanda-tanda nak sakit, kita bagi jangan sakit macam tu. Tujuan sebab di kesihatan awam ni, kunci dia kita nak mengurangkan hospitalization lah, yang tu yang pertama sekali. Jadi kalau di Kementerian Kesihatan kita panggil pegawai pemakanan, tapi dalam bahasa bidang pemakanan ni kita panggil nutritionist lah. So ada dua, dietitian dan nutritionist. So saya nutritionist. Okay, so saya share slide sikit lah ya. Saya suka nak memilih juga tajuk ni Bye-Bye Ramadan ni apa seterusnya sebab kebiasaan kita perubahan pola pemakanan kita tu, corak pemakanan kita tu terhenti berlaku pada Ramadan saja kemudian terhenti di situ. Selepas Ramadan kita kembali kepada norma biasa ataupun kadang-kadang tu lebih lagi daripada sebelum tu. Jadi ini antara kunci yang saya nak sampaikan pada hari ini dan semuanya lebih kepada fokus pada pemakanan lah ya. Saya sebab pemakanan ni memang sangat dekat dengan kita sebab memang ada suruhan daripada Allah sendiri, memang suruh kita makan dan minum kan. Kulu washrobu, tapi ada kat situ wala tusrifu. Jadi memang sangat rapat dengan kita sebab memang arahan ada untuk kita makan. Jadi macam mana kita nak makan tu dan sepatutnya gunakan Ramadan sebagai titik permulaan untuk kita mengubah cara pemakanan kita dengan lebih baik. Ramadan ni sebenarnya dia ibarat satu madrasah. Memang orang selalu cakap madrasah Ramadan ni dan habis dia Ramadan itu yang akan menggambarkan kita macam mana. Adakah kita dapat Ramadan tu dengan berkat ataupun tidak. Dia sama macam orang pergi Mekah lah. Nak dapat haji yang mabrur atau tidak. Jadi sama juga dengan Ramadan ni. Adakah semangat Ramadan tu kita dapat diteruskan ataupun kita sekadar macam okey Ramadan ni hanya sebagai persinggahan sementara untuk memenuhi syariat yang telah Allah gariskan kepada umat Islam. Jadi untuk Ramadan ni dia ada dua. Sebelum iaitu persediaan menuju Ramadan seterusnya dan juga yang kedua persiapan melalui baki 335 hari lagi sebab Ramadan kita akan puasa lebih kurang 30 hari kan. Jadi ada lagi 335 hari tu macam mana kita nak lalui. Ni ada pilihan kita lah. Ramadan ni sama dia jadi satu latihan kepada kita untuk meneruskan baki 335 hari dan juga selepas tamat latihan tu sebenarnya lebih kepada persediaan untuk kita berhadapan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Dia bukan macam jadi satu pesta saja sebab kebanyakan kita sekarang ni kita berpegang Ramadan ni sebagai satu pesta ibadah. Ya betul sebab masa tu rahmat daripada Allah tu sangat luas, tak boleh dinafikan lagi. Tetapi dari segi gaya hidup kita tu sepatutnya itu juga dia jadi titik tolak kita dan dia jadi sebagai satu latihan kita untuk kita mengubah banyak gaya hidup kita yang tidak bersesuaian. Jadi sebab tu dia jadi macam circulation sajalah, dia patah balik. Jadi kalau kita lepas Ramadan kita berhenti apa yang kita dah buat masa Ramadan, nescaya sepanjang Ramadan tu kita akan ada masalah. Jadi banyak akan komplain apa berat saya tak boleh turun. Dan kebanyakannya satu kesilapan besar kita bila kita tekankan Ramadan tu adalah peluang untuk kita turun berat badan. Tu salah satu lah. Sebab kita ingat kan apa yang kita nak itulah yang kita akan dapat. Benda lain kita tak akan dapat. Jadi sebelum sekarang ni kita dah nak habis latihan lah. Kita nak graduate lah ni. Jadi apa yang kita dapat ilmu sepanjang Ramadan ni untuk kita applykan lagi
sebelum Ramadan seterusnya. So kita tengok dulu sepanjang madrasah Ramadan ni. Ni dah tinggal berbaki beberapa hari kan. So kita imbas kembali apa yang telah kita buat sepanjang Ramadan ni. Biasanya kita memang momokkan Ramadan memang bukan setakat pesta ibadah tapi juga pesta makanan. Masa ni lah pelbagai makanan yang jarang-jarang kita jumpa di luar Ramadan kan. Masa ni lah akan jumpa macam-macam makanan yang istimewa lah bagi kita. Jadi sepanjang 30 hari tu dah ada macam okay, hari ni nak makan atau nasi hujang panas, esok nasi tomat tu. Jadi dah jadi satu kebiasaan kita orang Melayu di Malaysia ni, dia jadikan bulan Ramadan ni memang pesta makanan. Itu tak boleh nafikan. Kalau kita tengok kuih pun macam tu juga. Masa bulan Ramadan lah baru nak jumpa segala rompat tikam lah dan sebagainya. Kalau biasa jarang ni kita nak jumpa. Jadi begitu juga dengan minuman-minuman yang ada kan, segala katira lah, segala air. Tak main dah sirap-sirap ni, semua air campur-campur. Ada air yang apa tu? Air detox nama dia kan, yang soda, air soda yang dicampur dengan serai, daun pudina kan. Itu dikira sebagai air detox kan. Sebenarnya tak detox pun, gula yang banyak dapat kan. Tapi sebab nak dikomersialkan minuman tu kita bagus untuk kesihatan disebabkan dia letak halia dan daun pudina. Tapi sebenarnya tidak. Ya? Baik, kita tanya balik diri kita. Antara pilihan makanan sepanjang Ramadan, yang mana satu kita pilih? Adakah makanan yang ada ikan, sayuran yang banyak ya, ataupun sebelah yang kalau kiri saya ni yang dipenuhi lauk-lauk protein yang banyak. Tapi ini memang realiti kan. Sebab tu ramai orang Malaysia suka makan kat kedai mamak. Sebab pilihan lauk begini. Macam mana pula dengan makanan ini, murtabak? Adakah kita seorang yang makan sekeping penuh ataupun hanya makan sepotong dua? So ni antara benda yang kita tanya balik. Bagaimana dengan ni pula? Adakah kita lebih memilih buah berbanding donat yang bercoklat? Saya memang dapat dapat request khas kan. Kita letak makanan banyak-banyak. Saya harap tak adalah yang kelaparan sekarang ni. Baik. Bagaimana pula dengan pilihan air? Adakah kita lebih memilih air kosong ataupun air yang berwarna? Ini memang realiti sebab orang Malaysia, lebih 50% orang Malaysia tak boleh minum air tak ada perisa. Mesti kena ada. Dia tak boleh minum air masak. Memang ada. Ini memang satu masalah besar untuk orang Malaysia lah ya. Baik, kita tengok kelebihan Ramadan dari sudut pemakanan sebenarnya. Jadi sepanjang madrasah Ramadan ini, kita perlu ambil hikmah dia. Yang pertama sekali hikmah Ramadan yang sebenarnya adalah untuk reset kembali sistem pencernaan kita yang telah bekerja selama 335 hari. Tanpa berhenti. Yang kita berhenti sistem pencernaan kita tu masa bila? Masa kita tidur sahaja. Itu pun kadang-kadang kita tidur pun masih ada makanan yang belum habis dicernakan. Jadi kita tidur dalam keadaan perut kita pun masih tak rehat. Kesian kan? Jadi sebab tu hikmah Ramadannya diberi selama 30 hari ini lebih kepada nak bagi kerehatan kepada sistem pencernaan tersebut. Yang kedua adalah hikmah Ramadan yang mana kita diajar untuk makan secara berjadual. Kita ada waktu sahur, kita ada waktu berbuka ya, dan kita ada waktu moreh ataupun snack malam kan. Tetapi kenapa lepas Ramadan kita tidak ikut makanan berjadual tersebut? Kenapa masa bulan puasa kita tak ikut suka nak sahur waktu bila? Kita nak berbuka waktu bila? Sebab Allah dah bagi syariat kan, jadi kita patuh. Tapi kenapa kita tak ikut semangat tu sampai keluar Ramadan? Buat jadual makan. Kemudian, ia juga adalah satu latihan kepada tubuh. Latihan kepada tubuh maksud dia, untuk selepas setting balik, semua sistem metabolisme badan, kawal atur gula, pengendalian lemak dalam badan dan sebagainya, dia kembali slow balik ya. Macam dia reset semula macam saya sebut tadi lah. Jadi selepas Ramadan ini apabila kita nak cuba kurangkan makan kita dan sebagainya, macam badan kita tak mengejut sangat. Ini adalah latihan juga kepada tubuh sebab inilah madrasah Ramadan ni nak latih Kemudian
hikmah Ramadan juga dia memberi kita mesej makan untuk hidup. Tapi kebanyakan orang Malaysia memang hidup untuk makan, ya. Macam PKP 1.0 tahun lepas kan. Macam-macam makanan yang timbul kan. Dan semuanya kita sebut makanan viral lah. Makanan viral ni biasanya nilai pemakanan dia sangat rendah. Dia akan bagi kita tinggi kalori, nilai pemakanan rendah. Jadi berat badan akan naik kosong lah, tak ada nilai pemakanan yang bagus untuk sistem tubuh. Yang berikutnya kita belajar untuk mensyukuri nikmat, ya. So kita masa Ramadan ni sepatutnya kita kena kurangkan makan. Tapi tidak, masa Ramadan ni kita raikan makanan, masak yang hebat-hebat istimewa, ya. Seolah-olah yalah macam lepas dah habis Ramadan kita takkan dapat dah makanan tersebut. Okey, dan yang seterusnya adalah kerehatan kepada tubuh kita lah. Sebab apabila kita kurang makan, kita banyak beribadah, ya, fokus kita kepada ibadah, mana kita tak fokus kepada makanan, kita bagi chance lah kepada tubuh kita untuk relax. Tak payah asyik nak kerja je siang malam, termasuk enzim kita, asid dalam badan dan sebagainya. Okey. So prinsip diet yang sepatutnya kita amalkan, ya, sama ada di Ramadan ataupun di luar Ramadan adalah 3J. Yang ni yang saya gunakan lah untuk saya punya pesakit atau klien lah. J pertama adalah jenis makanan yang kita nak pilih. Macam tadi panelis pertama dah sebut kan, jenis makanan apa yang kita nak makan. Selalunya yang kita akan pilih yang utama sekali adalah asalkan kenyang. Tetapi itulah kesilapan utama kita. Yang pertama sekali kita kena pilih jenis makanan apa yang berfungsi untuk tubuh. Yang kedua adalah jadual makan kena ada, tak boleh ikut suka hati. Sebab memang manusia ini kita kena ada disiplin. Tak boleh ikut suka. Memang kadang-kadang konsep kita disebut makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang kan. Tapi kebanyakan orang kita dia akan makan bila sangat lapar. Dan dia mula cari makan apabila dia dah sangat lapar. Jadi apabila dia baru nak cari makan apabila dah sangat lapar, end up dia akan makan dengan banyak. Itu konsep yang tak berapa tepat lah. Dan yang ketiga adalah jumlah makanan tersebut. Ya. Ni pinggan sihat Malaysia. Kita tak guna pinggan sihat negara lain. Ini memang orang Malaysia punya style makan. Saya tunjuk ni. Pinggan ni memang boleh guna untuk makan. Ni memang boleh guna. Dia dibahagi macam tadi pun panelis pertama dah sebut kenapa kita wujudkan pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh ni sebagai orang Malaysia supaya visualize. Kalau sebelum ni kami highlightkan kalori, letakkan piramid makanan, tapi banyak orang Malaysia tak boleh follow. Jadi kita cuba visualizekan pula, nak tengok boleh faham ke tidak. Alhamdulillah banyak yang dah boleh ikut. Tapi kena ingat saiz pinggan suku-suku separuh tu bukan sepenuh ni. Siapa yang pakai pinggan Corel kan dia lepeh kan. Yang tu kan tidaklah sampai ke hujung, selagi ada sempadan pinggan tu diletakkan sampai betul-betul sepadan, bukan begitu. Saiznya hanyalah 9 inci di dalam ini sahaja, sikit. Jadi satu cara kaedah yang kita boleh buat sebagai manusia ni, dia suka tengok benda tu, seeing is believing kan. Kena nampak dulu dia percaya. Jadi cara mudah sekali, ambil pinggan yang kecil. Jadi di rumah kalau siapa yang nak try konsep ini, nak jaga jumlah makan yang kita makan tu, cari pinggan 9 inci, betul-betul 9 inci, jangan makan besar tu. Baru kita tahu kan, tak boleh nak tambah banyak-banyak. Okay. Yang berikutnya, apakah antara pelajaran dalam Ramadan yang kita patut buat? Yang pertama sekali adalah jangan tinggal sahur. Ini biasa, dalam sahur tu kan ada keberkatannya kan. Tapi dalam sahur itu pastikan seimbang dengan karbohidrat yang secukupnya. Bagaimana panelis kita sebut apakah fungsi karbohidrat. Sebab badan kita, dia pertama sekali dia akan gunakan karbohidrat. Lemak ni yang kedua. Yang ketiga barulah protein. Dan sahur hendaklah diambil selewat mungkin sebelum imsak. Dia ada sebab dia lah. Sebab pertama sekali macam panelis yang sebelum ni ada disebut tentang penghasilan keton. Penghasilan keton yang berlebihan memang boleh memudaratkan. Sebab tu kalau setengah yang mengamalkan diet Atkins diet, tapi Dr. Atkins pun dah meninggal dunia.
Tapi Atkins diet yang popular, tapi sekarang dah sebab dia dah tak ada, Atkins diet tu jadi disebut sebagai pengambilan makanan tanpa karbohidrat lah. Jadi dia ambil banyak protein dan juga makanan yang tinggi lemak. Jadi dalam keadaan macam ni, badan kita dia takkan terus gunakan lemak tu sebagai tenaga. Dia akan ambil apa yang disimpan dalam badan kita untuk menghasilkan gula dalam proses gluconeogenesis kan. Jadi benda tu dia akan hasilkan ketone. Ketone memang boleh digunakan sebagai tenaga, kita panggil tenaga emergency. Sebab tu dalam Islam, jangan lewatkan sahur, kena cepat berbuka puasa. Sebabkan kita nak kawal penghasilan ketone, dan syariat untuk puasa ni berterusan setiap hari adalah selama 30 hari. Ada sebab dia. Okay. Kemudian jangan melambatkan waktu berbuka ni lah. Tapi masa berbuka, betul lah ramai yang memang kita kadang tu siap menunggu lagi depan makanan kan. Memang dah tunggulah waktu berbuka tu. Tu yang saya sebut bila luar pada Ramadan, kenapa kita tak tunggu waktu makan. Kita tunggu betul-betul lapar baru kita cari. Tu yang jadi masalah dia. Bila kita cari makanan masa lapar, kita akan makan berlebihan kan. Tapi pada waktu berbuka tu kena hadkan pengambilan makanan yang tinggi gula. Tapi macam saya sebut tadi, orang Malaysia dia mesti akan ambil air manis. Dia tak boleh. Dia mesti kena ambil air yang ada rasa. Dan sepatutnya memadai berbuka puasa dengan 1 hingga 3 biji kurma. Dan yang ni pun memang kita kata sunat kan, ambil kurma dalam bilangan yang ganjil sebagai sebahagian karbohidrat. Dan digalakkan mengambil makanan utama selepas sembahyang maghrib. Lepas kita buka puasa dengan kurma tadi, minum air masak, pergilah solat dulu. Kurang-kurangnya masa tu badan kita dalam keadaan hypoglycemia, rendah gula, dia dapat menggunakan gula daripada kurma tadi dengan efektif. Jadi badan kita tidak akan cepat letih. Selepas solat maghrib, baru kita makan makanan yang berat lah. Tapi kena pastikan makanan yang seimbang. Terusnya minum malam selepas tarawih jika perlu. Boleh diambil sebagai pengganti snack sebelum kita tidur. Tapi tak bolehlah yang kita sebut moreh lah. Ni tak, moreh dia hentam makan mi kari, mi goreng. Tak pun dia makan murtabak yang beli tadi tak sempat makan. Sebab apa? Sebab kita pergi bazar beli makanan dalam keadaan kita kelaparan. Nampak tak? Kita akan beli banyak. Kemudian sertakan buah-buahan dan sayur-sayuran ketika sahur dan berbuka. Ini tadi memang panelis pertama pun sebut orang Malaysia yang sakit kanser memang tak makan sayur dengan cukup. Dan sebenarnya kalau kita buat kajian pada tahun 2019, survey yang kita buat, daripada 20 orang rakyat Malaysia hanya seorang saja yang makan sayur dengan cukup. Ya, 95% rakyat Malaysia tak makan sayur dengan cukup. Masya Allah. Sayang, kadang-kadang saya tanya biasa kanak-kanak lah, kanak-kanak sekolah yang obes, yang naik berat badan berlebihan, bila kita tanya, memang dia orang tak makan sayur. Tapi bila ditanya kenapa tak nak makan sayur, jawapannya memang sebab sayur tak sedap saja. Sebenarnya kenapa kita nak keutamaan kita tu memang sedap dan kenyang. Tak ada keutamaan untuk makanan tu berfungsi kepada tubuh kita. Sepatutnya functional food tu lebih utama berbanding kita nak memenuhkan tembolok kita sahaja. Okay. So bila kita tak makan sayur yang cukup, perut kita akan ada ruang yang luas untuk isi makanan lagi. Sebab tu kita lambat kenyang. Okay. Kemudian hadkan makanan yang bergoreng dan berlemak. Cuba cek balik sepanjang Ramadan ini apakah menu kita. Kadang bila kita sarankan macam contoh camp, saya bagi contoh lah camp PLKN kan. Dululah, sekarang dah tak ada camp PLKN-nya. Kalau camp PLKN, antara menu yang kita sediakan, dia untuk sarapan memang ada bihun sup. Memang ada mi sup. Tapi yang komplain memang orang Melayu lah. Tak boleh makan sup pagi-pagi. Kenapa? Sebab kita tak bersedia untuk mengubah pola pemakanan orang Melayu ni. Dia mesti nak makan makanan yang bergoreng dan berlemak pada waktu pagi. Kemudian komplain. Kenapa berat badan saya naik, tak turun-turun. Ya? Lagi satu, suka makan sarapan lewat. Pukul 10 baru nak sarapan. Ya? Tu antara punca-punca kenapa berat badan kita naik dengan tidak terkawal. Hadkan makanan yang tinggi garam. Ada hujung-hujung Ramadan ni saya percaya ramai yang akan makan ikan masin, telur masin. Yang masin-masin ya, maklumlah dia kata dah hujung ni tak ada selera. Ya? Tapi sebenarnya makanan tinggi garam ini
dia mungkin kita rasa menaikkan selera di lidah, kita rasa sedap, tapi dia menyebabkan kita risiko kekurangan air, dehydration. Sepanjang Ramadan ni kan susah kita nak minum air berpanjangan kan. Jadi ini pun bahaya juga. Orang kita manusia boleh hidup lagi lebih kurang seminggu lah kalau tak makan, tapi kalau tak ada air tahan 2-3 hari dah boleh meninggal lah. Minum air secukupnya, terutamanya ketika sahur sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari untuk menggantikan air yang hilang ketika puasa. Memang kena ambil. Air ni sebab badan kita 80% adalah kandungannya adalah air. Jadi kalau kita tak ambil air secukupnya, memang kita tak boleh meneruskan hari dengan baik lah. Dia akan ganggu sistem badan. Kemudian pilih makanan dan minuman yang berkhasiat. Macam disebut tadi lah, functional food. Elakkan makanan segera dan snack tidak sihat. Sebab kita kena ingat makanan yang cepat masak ni, cepatlah masalah datang. Dia sebenarnya tak ada shortcut. Macam kita kat rumah kita sediakan nugget ke sosis nak bagi anak-anak makan. Yalah kadang anak lapar kita tak sempat masak kan. Jadi kita sediakan makanan-makanan tu di rumah, tapi kita kena ingat benda-benda tu lah yang menyebabkan penyakit segera datang. Segera masak, segeralah datang. Tapi taklah saya kata semua. Macam contoh kita masak sayur pun cepat juga, tapi taklah sayur tu menyebabkan penyakit datang. Cuma saya maksudkan ini makanan yang memang disebut fast food, makanan yang sedia ataupun ready to eat tu, senang. Okay. Kemudian pilihan minuman juga. Ambil minuman yang berkhasiat. Macam contoh kalau kita ambil teh kan. Teh biasa orang akan letak gula lah. Jarang lah orang ambil teh kosong. Dah letak gula pula kadang tu ibarat macam lori tumpah kan. Lori gula tumpah. Kan gula masuk dalam cawan teh tu memang sangat manis. Tapi sebenarnya dia adalah almost zero nutrient. Dia cuma ada setengah antioksidan iaitu macam tannin. Tapi tannin ni dia tak sesuai untuk kanak-kanak. Sebab tannin dia akan menghalang penyerapan zat besi yang sangat diperlukan dengan banyak dalam tubuh kanak-kanak untuk membesar. Jadi sebab tu kita sarankan lebih kepada minuman yang berkhasiat seperti susu ya, ataupun minuman soya tadi tu. Okay. Ini antara contoh macam mana panduan menu Ramadan. Kalau kita tengok menu Ramadan dan juga menu pada waktu bulan biasa, lebih kurang sahaja. Cuma beza dia, Ramadan ini dijadikan siang. Cuma beza dia waktu kita tak puasa. Malam tu kan kita tidur. Tapi pada waktu Ramadan, siang kita yang panjang tu kita tak tidur dan kita tak makan kan. Sama dengan kita tidur, kita waktu tak Ramadan tu malam pun kita tak makan, cuma kita tidur. Jadi kita tak guna tenaga yang banyak. Bulan puasa siang kita tak boleh makan juga tapi kita tak tidur. Itu beza dia ya. Jadi macam kat sini kalau bulan bukan Ramadan, waktu sarapan kita pukul berapa ya? Sebelum pukul 8 pagi. Pukul 10 tu bukan sarapan ya. Jadi kalau kita nak jaga berat badan dengan baik, amalkan makan sebelum 8 pagi. Bukan pukul 10 baru nak makan. Ni ada yang komplain nanti, saya tak boleh makan pagi-pagi. Nanti saya sakit perut. Asyik nak pergi toilet saja saya tak boleh kan. Tambah-tambah budak sekolah. Sebenarnya kenapa jadi macam tu kita sakit perut? Makna kata badan kita bekerja. Dia menggerakkan sistem dalam badan tu. Dia kan sistem apa tu? Pergerakan kita sebut peristalsis kan. Benda tu bergerak lah. Jadi sebab tu kita sakit perut. Bukan sebab kita makan sarapan tu menyebabkan keracunan makanan dan kita sampai sirik-birik. Tidak. Dia sebab menandakan orang yang pagi ni. Kan orang yang pagi ni berkat kan. Orang subuh kan orang yang berkat kan. Ada sebab dia. Bila kita mula awal tu badan kita akan bersedia. Tapi bila pukul 10 baru kita nak makan, badan dah relax. Jadi bila makan pukul 10 baru nak makan nasi lemak dan sebagainya, tertukarlah banyak jadi lemak. Jadi sarapan ni, kalau waktu bulan puasa, buka puasa dia 7.30 malam lebih kurang. Menu dia 1 hingga 3 biji kurma, air kosong. Kalau kita ni seorang yang perlukan kalori yang tinggi, diikuti dengan pengambilan kuih ataupun biskut ataupun roti dan minum susu lah. Terusnya solat maghrib dulu. Lepas maghrib pukul 8 ataupun sebelum pukul 8 lah kita makan utama. Dia menu dia macam makan tengah hari pada bulan biasa. Yang ni boleh nak makan nasi bihun, sayur, daun dan buah. Tapi minum dia air kosong. Nampak ya tak ada pun air sirap kat sini ya. Jadi betul ke makan nasi ni menyebabkan berat badan banyak naik?
Saya makan nasi berat badan saya naik. Okay, saya nak ceritalah kat Malaysia ni 16% orang Malaysia obes, bukan lebih berat badan lagi dah. Lebih separuh rakyat Malaysia lebih berat badan, overweight. Tapi 16% orang Malaysia adalah terlalu gemuk, obesity ya. Kita top dekat Asia Tenggara. Yang bawah kita Brunei. Brunei dalam 12%. Kemudian Thailand 10%. Sebenarnya pengambilan nasi lebih banyak di kalangan orang Thailand berbanding orang Malaysia kalau ikut per kapita. Dia orang makan lebih banyak tapi dia punya rate obesity rendah daripada kita. Saya bagi lagi contoh macam di Korea. Korea juga dia punya consumption of beras, penggunaan beras sepanjang tahun per kapita untuk rakyat dia lebih banyak daripada orang Malaysia. Tapi dia punya rate obesity tak sampai 10%. Sebab apa? Dia orang banyak berjalan. Tapi orang Malaysia, kita banyak berjalan juga, berjalan fikiran, komen banyak-banyak dalam FB. Jadi kita banyak guna yang tu. Tapi kita tak suka berjalan. Kemudian minum petang sama macam kita menu kita ambil selepas tarawih tersebut yang moreh tadi. Minum petang ya, makan laksa ke, makan roti canai ke, kan pukul 6 dia makan lagi nasi. Tu salah Ini sebenarnya menu dia. Okey. Kemudian makan malam adalah menu untuk sahur. Sama boleh ambil nasi. Tapi jangan lupa sayur ni, sayur ya. Sayur berapa banyak? Sayur sebanyak setengah sayur dan buah ni setengah pinggan. Ya? Bukan terbalik setengah ni nasi ataupun setengah ni lauk. Ya? Lauk ni kenapa kita tak boleh makan banyak-banyak sangat? Sebab kita tak perlu pun makan banyak sangat ya. Kecuali ada kondisi tertentu macam atlet. Atlet dia berbeza. Ini saya cerita ni kepada komuniti bukan atlet ya. Jangan salah faham. So atlet cerita dia lain pula. Baik, apakah kesan pemakan tak sihat? Sebenarnya kan slide ni saya guna untuk ceramah pelajar sekolah rendah sebelum ni kan. Jadi saya cuma tambah-tambah sikit lah sebab ni orang dewasa kan. Jadi kesan pemakan tak sihat apa? Satu, kita sama ada kita akan jadi sangat kurus ataupun yang kedua kita akan mengalami lebih berat badan lah. Dan kedua-dua ini kita akan jadi lemah dan tak bermaya sebenarnya. Okey. Lemah dan tak bermaya ini akhirnya akan menjurus kepada masalah-masalah organ dalam badan kita. Saya bagi contoh, kita berbalik kepada asas. Masa kita belajar sains kan, apa food tu? Saya bagi contoh lah saya bagi. Macam vitamin A untuk apa? Mata kan? Vitamin A tu daripada mana? Sayuran. Senang saja. Yang paling banyak sekali sayuran berdaun hijau. Tapi kalau kita tak biasa makan tu, itu yang akan timbul masalah mata kering. Dan kalau kanak-kanak pula kita tak bagi anak kita makan sayur macam sayur hijau tadi, sayur berwarna oranye macam carrot ataupun tomato, labu sayur kuning, tu semua tinggi vitamin A. Tapi kita tak bagi anak-anak kita pilihan sayur-sayuran begitu, dia boleh menyebabkan anak kita dapat rabun ayam ataupun rabun malam. Dia lahir tak ada pun masalah rabun tu, tetapi disebabkan kurang vitamin A sahaja dia boleh mendapatkan rabun malam tu. Kita pun yang dah berusia ni jangan tak makan sayur sebab dia boleh menyebabkan rabun malam ni lah. Rabun malam bila waktu maghrib dia tak nampak. Dia mula kelabu. Pakailah cermin mata macam mana pun susah. Ya? Begitu juga dengan sistem pencernaan kita. Kalau tak makan sayur, orang cakap apa ni? Najis sembelit. Salah satu sebab dia bila kita tak cukup makan sayur. Bukan sebab kita tak cukup makan air, minum air, Minum air ni kalau kita minum banyak pun tapi sayur kita tak cukup makan, najis kita tidak akan berongga. Bila tak berongga, air tak boleh masuk sebab tu najis kita jadi keras sebab dia padat. Jadi bila padat ni susahlah nak bergerak melalui usus. Jadi dia boleh menyebabkan banyak masalah lah. Salah satu dia kanser kolon lah. Ya, yang berikutnya banyaklah benda-benda lagi kan. Termasuklah gigi lah. Asyik ambil benda manis lepas tu gigi pun susah gosok pun. Kadang ada yang suka tak gosok gigi, gosok sehari sekali tu pun nasib-nasib baik contoh. Kemudian karies gigi berlaku, plak dan sebagainya, akhirnya gigi pun tercabut. Bila gigi tercabut, banyak tak ada gigi, malas pula nak pakai gigi palsu, maka kita pun makan tak kunyah. Makan bila tak kunyah ni apa kesan dia? Sebab sistem pencernaan kita ni dia mula daripada mulut kan. Dia bukan bermula daripada perut kita, dia daripada mulut. Dah mula.
Sebab tu kita kena makan dengan baik, kunyah makanan dengan hancur betul-betul. Yang kata sampai 40 kali tu tidak lah, jenuh nak mengira kan setiap kunyah kita sampai 40 kali. Tak perlu. Tapi maksud dia kita kunyah tu sampai hancur, baru kita telan. Bagi orang yang tak ada gigi ni masalah dia. Memang dia susah nak makan, jadi dia akan makan telan. Jadi itu pun boleh mengundang kepada masalah sembelit lah. Okey. Lain-lain tu boleh, saya rasa banyak dah faham lah. Okey. Ini pun satu lagi yang orang selalu tanya saya ni makan sikit saja, kenapa berat saya tak turun ya? Sebab kadang-kadang dia bukan jumlah makanan, macam saya sebut tadi jumlah makanan. Kita bukan sebab makan banyak sahaja yang menyebabkan naik berat badan. Biasanya makan banyak memang boleh naik berat badan sebab kalori lebih, tapi makan sikit juga boleh menyebabkan pengambilan kalori berlebihan. Yang penting kalori tu berapa banyak kita makan ya. Dan yang berikutnya adalah penurunan aktiviti fizikal. Orang Malaysia ni yang paling tak aktif adalah orang perempuan lah. Sebab sibuk kan dengan rumah tangga dan sebagainya. Tapi kita kena set lah. Ini aktiviti fizikal yang bukan kita belum sebut bersenam lagi ya. Aktiviti fizikal ni pergerakan kita. Jangan asyik duduk saja kan. Kalau kita dah lama duduk, kalau 10 minit kat pejabat tu, setengah jam dah duduk, bangun. Bangun dan berjalan sekejap. Ataupun bangun berdiri sambil buat kerja. Itu lebih baik ya. Jangan duduk lama sangat. Kita kata kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kat sini paling mudah sekali, macam tadi kita tengok orang Korea, orang Jepun, dia orang memang susah nak jumpa orang yang gemuk kan. Sebab dia orang banyak berjalan kaki. Tapi kita orang Malaysia, kalau boleh tu nak drive thru masuk dalam mall tu. Betul tak? Ataupun kalau nak parking tu, kalau boleh-boleh depan-depan pintu tu nak parking. Saya masih ingat ada lecturer saya dulu dia cerita. Dia tanya kenapa makin tinggi pangkat, parking dia makin dekat dengan pintu pejabat. Sebab dia orang kata nak bagi cepat, dia buat lawak istilah dia kan. Bila duduk dekat dengan pejabat nak bagi cepat mampus dia kata. Jadi dia kurang berjalan, dia cepat mampus, orang lain pun boleh cepat naik pangkat. Itu lawak dia lah, dia nak bagi kan. Tapi kalau kita fikir betul juga, kenapa makin kita pangkat tinggi kena parking dekat-dekat pejabat ya. Jadi gunakan cara ni, macam contoh kita tak ada masa lah nak bersenam tu, parking jauh sikit supaya kita boleh berjalan. So kalau sebaik-baiknya sehari kita cuba sasarkan dalam 6,000 langkah. So sekarang dah banyak teknologi, boleh kan kita boleh pakai jam. Dulu kita kena pakai pedometer, susah. Sekarang dah ada jam tangan, boleh kira pergerakan kita. So gunakan teknologi yang ada ni untuk jadi seorang yang boleh bergerak aktif. So kalau kita tak capai 6,000 tu, kita belum aktif. Yang 10,000 langkah tu untuk pembakaran kalori. 6,000 baru kelas sebagai aktif. Belum bakar kalori lagi ya. Baik, kita tengok balik tadi 4 item wajib, saya remind balik dalam tinggal suku-suku separuh ni. Karbohidrat. Kenapa karbohidrat ni kena ada bijirin eh? Orang yang tak nak makan bijirin, dia nak makan lauk dengan sayur je. Apa kekurangan dia kat sini? Especially B1 lah. Tadi saya sebut makanan berfungsi kan. B1 ni paling banyak dalam bijirin. Kalau kurang B1 apa jadi? Penyakit beri-beri. Ni kita remind balik. Saya ni tak sangka lah penyakit beri-beri ni, saya berpeluang dapat jumpa juga kes yang penyakit beri-beri ni. Dan bukan kanak-kanak, jadi di kalangan orang dewasa. Dan memang ada yang meninggal. Masya Allah. Kadang kita tengok yang meninggal tu dia bukan sebab kurus sangat, tak. Saya memang ada kes lagi lah yang memang ada simptom of beri-beri. So saya ambil dia punya pengukuran timbang semua, lebih berat badan, yang obes lagi pun buat ukur lilit pinggang semua. Tapi cara pemakanan tu. Sebab tu kalau kita basuh beras tu, selain daripada kita selawat dan sebagainya, pastikan jangan terlalu teruk sangat basuh beras tu sampai nak air jernih. Tu dia akan membuang B1 kat situ, timing. Kemudian sayur, protein juga tu kan tak boleh makan langsung, kena ambil. Tapi kena seimbangkan antara protein sayuran dan juga protein haiwan. Sebab tidak ada satu makanan pun yang akan lengkap zat dia. Macam dalam protein kita perlukan asid amino, dia ada 14 asid amino utama, essential asid amino, yang mana dia tak boleh hasil dalam badan kita kena melalui makanan. Tapi kalau kita asyik makan ayam saja, hari ini biasa kanak-kanak sekarang ni, ayam saja. Dan saya nak cakap ayam kita yang ada sekarang ni, ayam tak exercise. Ayam yang dibela dalam kandang ni bukan dia cucuk ke apa nak bagi besar. Dia bagi makan tanpa henti, dia buka lampu 24 jam.
Itulah jadi kita macam ayam tu lah, bila kita makan tak berhenti, asyik makan saja, kita akan cepat gemuk macam ayam tu. Tapi kebanyakannya gemuk air yang orang sebut kan. Okey, yang tu cerita lain lah. Jadi protein ni kena ada juga protein daripada tumbuhan, contoh daripada tahu ke, tempe ke, makanlah, jangan tak makan. Itu juga daripada sumber haiwan. Ikan ni sebenarnya lebih baik. Baik-baiknya ikan ni setiap hari kita makan. Ayam tu boleh makan setiap hari juga, tapi ikan pun kena setiap hari. Jadi kalau kita tengah hari makan ikan, kalau malam dinner boleh makan ayam. Jadi dia kena. Ikan ni kenapa penting? Sebab dia banyak asid lemak yang akan memelihara organ kita. Yang tu yang kita nak. Tu saya sebut tadi makanan berfungsi. Yang ketiga adalah kumpulan sayuran ni yang saya sebut tadi, dia vitamin dan mineral. Dan yang keempat adalah buah-buahan. Ada setengah kes anak tak nak makan mak dia kata anak dia nak makan buah aja. Jadi anak dia diet buah. Masya-Allah memang susut, tak ada otot. Bila kita pegang tu lembik saja, tak orang kata tak kejap lah dia punya badan sebab asyik makan buah. Kenapa? Sebab dia dah threshold rasa dia nak manis. Jadi dia tak nak makan nasi semua tu. Dan saya khawatir anak ni mungkin ada risiko-risiko tersebut lah. Dan memang ada masalah anemia lah sebab asyik makan buah saja. So kena hati-hatilah tu. Setiap daripada satu jenis makanan tu dia takkan ada semua zat yang diperlukan oleh badan. So baik, cabaran usia Ramadan, mari kita tengok sikit lah. Allahu Akbar. Pilihan makanan yang ada ni nak raya ni ya Allah, saya remind sikit lah. Kita tengok sepotong lemang yang kita duk cakap, saya makan sikit Saya makan sepotong lemang saja. Kalau kita tengok sepotong lemang ni dia sama macam nasi putih satu senduk membukit nilai kalori dia. Okey. So ni sate ayam juga. Sate ayam ada orang makan 5 cucuk ke? Saya rasa mungkin paling dulu kita sekolah dulu berapa? 10 cucuk kan? Sate ayam 5 cucuk dah 200 kalori. Tapi kalau kita makan ayam panggang 2 ketul dengan set coleslaw macam ni, boleh dapat dalam 200 kalori. So ini yang kita kata saya makan sikit je tapi sebenarnya kalori dia banyak. Tengok pula kuih raya ni, rempeyek kacang tengok 3 keping, ringan je kalau kita tengok Tapi nilai dia dah 210 kalori bersamaan macam kita makan 3 senduk bihun goreng. Okey, ni yang duk sebut orang saya makan sikit je, saya makan sikit je tapi kalorinya banyak. Begitu juga dengan tak nanas, pilihan ramai orang Malaysia. 3 biji siapa boleh makan sebiji saja kan? Biasanya memang akan lajak lah. So 3 biji ni dah 150 kalori. Bersamaan macam kita makanlah seekor bawang goreng sebanyak seekor sama 150 kalori. Inilah kita kena tengok balik. Baik, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, dan kita kena ingat kita makan ni untuk apa? Untuk kita hidup. Supaya kita boleh beribadah dengan baik dan juga melindungi sesama muslim kita. Sebab memang Allah ada jadikan orang yang akan lemah. So orang yang kuat ni kena bantu orang yang lemah. Jadi sebagai seorang mukmin, kita pilih untuk jadi lebih kuat supaya kita boleh melindungi orang yang lemah. Dan bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untuk kita dan minta tolong pada Allah lah bila kita dah usaha. Jangan lupa minta tolong dan janganlah jadi malas. Ini petikan hadis lah. Saya tak ambil semua. Baik, saya punya mesej, jagalah makan, jaga badan. InsyaAllah ibadah terjaga berpanjangan. Okay, terima kasih slide daripada saya. Okey, terima kasih pakar pemakanan kita, Puan Sulhariza, di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Wah, banyak sangat input yang kita dapat pagi ini mengenai pemakanan yang sihat dan juga pemakanan untuk orang yang dah tak sihat. Jadi saya nak memetik sedikit poin-poin penting daripada Puan Sulhariza, iaitu kalau kita nak bakar kalori, kita kena berjalan 10,000 langkah. Tapi untuk kekal sihat dan aktif, kita kena berjalan sebanyak 6,000 langkah. Jadi mungkin kita boleh mulakan berjalan selepas ini ke dapur mungkin sebab banyak sangat gambar-gambar makanan yang begitu mengasyikkan. Terutamanya kuih tart tu kan, makan 3 ketul kuih tart pun macam wow, dah banyak sangat kalori dia. Risau pula. Okey, jadi kita akan, sebelum tu saya juga tertarik melihat pinggan sihat. Pinggan sihat suku-suku separuh tu sempat lagi ke kalau nak order untuk hidangkan tetamu kat waktu raya ni? Mesti tetamu seram nak datang rumah kita kan? Ada yang nak order, saya tak jual lah, tapi kalau nak order saya boleh bagilah dia punya pihak yang menjual. Tapi pos dah tutup kan, last 8 hari bulan, jadi tak dapatlah sebelum raya. Oh, pinggan yang bercorak raya tu tak? Maksudnya kan tu kan gambar macam sangat kesihatan. Maksudnya ada gambar-gambar yang lebih suasana raya tu pun seronok nak hidang kat tetamu kan. Raya tak lama lagi ni.
Okey, tapi kalau macam tu siapa-siapa yang nak pinggan suku-suku separuh boleh contact Puan Solhariza ya. Okey, so sekarang ni kita dah sampai ke sesi yang terakhir iaitu sesi soal jawab. Pertamanya kita akan buka sesi soal jawab secara lisan kepada mana-mana yang ada kegusaran nak tanya banyak soalan, boleh tanya secara langsung, boleh tujukan kepada panelis pilihan anda. Dan kemudian nanti kalau ada yang tak nak tanya, saya akan bacakan soalan-soalan dari chat box. Okey, so first kali kita buka sesi soal jawab melalui lisan. Siapa yang nak tanya, open saja anda punya mikrofon. Okey? Kita punya dua-dua panelis pun dah bersedia. Ada siapa-siapa nak bertanya soalan? Hai Dr. Anja, Kak Sri nak tanya. Oh, okey. Hai Kak Sherry. Kak Sherry ada kat talian tak? Kita nak tanya nombor satu soalan. Untuk sayur, kita elok makan yang raw, mentah ataupun kita masak. Mana satu lebih baik lah. Lepas tu kedua, apa yang paling utama dalam soya tu yang bagus untuk wanita? Apa dia punya untuk Dr. Suhariza, Dr. lah Amin untuk Sur. Nak tanyalah pasal kita selalu buat untuk pengurangan gula, tapi saya ada dimaklumkan juga KKM pun ada buat untuk pengurangan garam, salt reduction. Mungkin boleh explain tu kepada kami lah. Terima kasih. Saya jawab dulu ke? Boleh Kak Sherry. Silakan Kak Sherry. Okey, Sherry dah tahun-tahun. Okey, so soalan pertama tadi berkenaan dengan sayur kan. Sayur tu sama ada boleh adakah lebih bagus makan yang raw ataupun makan yang dimasak kan. Okey, dia bila nak tanya soalan tu, dia kena tahu keadaan orang tu. Okey, first kalau orang tu macam kita, normal population, dia tak ada penyakit apa-apa, both of cara masak tu tak ada masalah sebenarnya. Cuma dia punya goal adalah yang penting makan sayur. Sebab tadi panelis yang selepas saya, Puan Sun, dia cakap kan kebanyakan orang Malaysia ni sebenarnya dia tak suka makan sayur, betul tak? Okay, jadi both of cara masak tu sebenarnya boleh saja diamalkan, cuma perlu diberi orang kata perhatian kepada bila orang tu ada masalah kanser dan dia tengah on treatment, usually dia punya bahagian orang kata sistem immunity dia berada dalam keadaan yang paling rendah. Bila paling rendah ni maksudnya dia orang kata sangat mudah menerima orang kata jangkitan. Okey, bila berlaku begitu, biasanya kita akan menasihatkan pesakit untuk tidak mengambil ulam. Okey, sebab ulam ni dia tak dimasak, melainkan kalau kata dia boleh celur atau rebus sayur tersebut. Okey. Kemudian kita kena untuk normal population sebenarnya untuk makan sayur ni kita hanya ada satu concern. Concern dia sayur ni selalu kita makan dengan apa? Kalau ulam lah, ulam. Usually kita akan makan dengan apa? Sambal belacan, okey? Benda yang kita kata masin. Tadi Puan Seri pun ada bertanya berkenaan dengan salt reduction kan. Saya rasa nanti Puan Su boleh jawablah bab tu. So ulam-ulam ni boleh diambil, cuma kena berhati-hati dengan cicah dia. Kawan dia tu. Kalau boleh makan ulam tu begitu sahaja, tak ada masalah. Okey. So soalan yang kedua berkenaan dengan apa tadi bahan yang terdapat dalam susu soya ya. Okey, bahan yang terdapat ya? Soya itself lah, susu ke tempe ke. Okey. Seingat saya lah soya ni sebenarnya dalam dia ada satu item yang menyerupai hormon estrogen tau. Menyerupai hormon estrogen. Dan kita tahu hormon estrogen ni sebenarnya dia boleh meningkatkan risiko kena kanser, breast cancer tu. Okey. Tapi macam saya cakap tadilah, melalui orang kata kajian didapati sebenarnya pengambilan soya tu actually boleh menurunkan risiko kanser payudara tu sendiri. Cuma nak kata
bahan apa yang baik tu tak dapat dikenal pasti lagi. Melalui orang kata kajian dijalankan yang kata ada dakwaan menyebabkan soya ni boleh meningkatkan kanser tu adalah disebabkan oleh bahan yang mimiki, kita panggil apa dalam bahasa Malaysia, macam meniru hormon estrogen dalam badan manusia. Benda tu yang akan meningkatkan kanser payudara tu sebenarnya. Tapi masalahnya kajian tu dibuat di kalangan populasi dia adalah haiwan. Okey, bukan, tak ada dalam manusia. So kesan tu kita nampak kat haiwan tapi kita tak pasti kesan dia kepada manusia tu macam mana. Sebab yelah bila melibatkan kajian terhadap orang kata manusia ni, benda tu sensitif. Jadi dia ada isu-isu kemanusiaan apa semua. Jadi tu kita tak boleh nak tahu actually susu soya tu sebenarnya benefited daripada segi orang kata berfaedah ataupun memberi kesan baik kepada kita tu dalam bentuk apa. Masih dalam orang kata kajian yang selanjutnya lah. Okey. Boleh menjawab ke saya? Ya, terima kasih Kak Sherry. Alright. Okey, saya jawab ke lepas ni? Okey ya, untuk saya cuma nak tambah sikit yang soya tu. Ya, sebenarnya soya dia, sebab tu kita tak ada kan orang jual, jarang lah. Saya pernah jumpa jugalah, tapi dia bukan kita makan mentah, dia macam kita makan kacang kuda, kacang apa ni, putih ke kan kita makan begitu saja kan, kacang tanah semua dan sebagainya. Tapi soya ni kita jarang lah ada dapat makan begitu saja. Selalunya dia dalam bentuk yang dah diubah. Jadi biasa bila dah ubah tu bahan-bahan yang tak bagus ni macam banyaknya dah tak ada. Macam contoh kita kicap kan. Kicap juga kalau orang Kedah cakap toyu lah. Dia juga adalah daripada soya kan, tapi dia dah difermentasi. Ini istimewanya orang Asia ni, kita sangat kreatif. Bila kita dah fermentasikan kacang soya tu jadi bahan yang tak baik yang dikata dikaitkan dengan kanser dan sebagainya, dia dah tak ada. Berbanding kalau makan ekstrak soya tu seterusnya. Begitu juga dengan tempe. Kalau kita kata disebabkan soya tu menyebabkan peningkatan kanser, tapi orang Jawa dah lama dah makan tempe, tak ada dah pula semua orang Jawa ni kena kanser kan. Itulah istilahnya. Begitu juga dengan tahu, semuanya telah dimasak dahulu. Tak ada soya yang kita makan macam tofu fa ke, semuanya dimasak. So, sorry. Tak dengar suara kan? Okey tak? Dengar. So kalau kita kata nak kaitkan dengan pemakanan wanita, apa kelebihannya? Dia tak ada, sama je. Lelaki ke wanita ke sama, tak ada. Kalau orang lelaki ambil tempe lebih jadi lembik, tak ada. Sebab dia ada phytoestrogen kita panggil kan. Tapi tak ada. Yang penting kelebihan ambil soya ni, dia punya asid amino yang baik. Dan juga dia boleh menurunkan paras triglyceride dalam darah. Betul tak Kak Syariza kan? Dia memang soya memang ada bukti boleh menurunkan paras triglyceride. Sebab tu kita suruh ambil juga makanan sumber kekacang ni. Bukan soya sajalah. Okey. Kemudian dari segi kempen pengurangan garam ya. Sebab kita dapati orang Malaysia sekarang ni, 1 daripada 3 orang Malaysia mengalami tekanan darah tinggi. Dah mengambil kira orang yang tak sedar pun dia ada darah tinggi. Sebab darah tinggi ni, hypertension ni dia bom tak dijangka. Dia boleh tiba-tiba saja meletup tanpa disedari pun pengidap tersebut. Sebab dia kalau hypertension ni dia bukan tanda dia pening kepala, dia tak ada tanda kadang tu. Ada setengah memang ada tanda, ada setengah tak ada kan. Jadi kenapa KKM sekarang ni buat kempen pengurangan garam pula? Sebab berdasarkan situasi semasa, 1 daripada 3. Kalau diabetes 1 daripada 5 orang Malaysia mengidap, tapi hypertension 1 daripada 3. Jadi kalau antara kita yang ada 76 orang ni bahagi ni kan, ada dalam 3 kita ni mesti ada seorang yang ada hypertension ya. Jadi sebab tu dibuat kempen pengurangan garam ni. Dan garam ini jangan terhad kepada garam masakan kita tu. Garam yang kita nak ni adalah sodium tu. Dan ni garam masakan kita kan sodium klorida. Tapi dalam makanan semula jadi juga ada sodium.
Satu orang cakap bila ambil daging kambing kan suka pening-pening dan sebagainya sebab daging kambing ni memang mengandungi sodium yang agak tinggi lah. Bukanlah tinggi sangat macam garam kita makan tu, tak. Begitu juga dengan sesetengah sayuran terutama sayuran kita yang apa tempatan ni, yang ulam-ulam ni memang ada setengah tu sodium dia agak tinggi. So jadi mengambil kira makanan semula jadi juga dah ada sodium, jadi kita kena kuranglah pengambilan garam tambahan tersebut. Kalau kita sukatan kita tu lebih kurang 2,400 mg sehari daripada garam masakan, lebih kurang 6 gram, satu sudu kecil lah sehari. Tapi kita kena set lah bila kita masak untuk satu rumah. Kalau kita guna garam tu bukan kita ambil seperiuk tu kita makan kan. Untuk diri kita akan makan bersama-sama. So jadi tak adalah istilah tu, cuma cara masakan kita tu. Kalau kita dah pilih contoh mi kita buat masak mi goreng. Mi sendiri dia mengandungi sodium benzoat kalau kita mi kuning tu. Jadi dah ada sodium kat situ mi kuning tu. Kemudian letak lagi soda bikarbonat untuk buat mi tu, dia akan letak soda bikarbonat juga adalah sodium, sebut penaik kan. Jadi kat situ dah ada sodium-sodium dia. Kemudian kita pula goreng masak, letak pula sos cili, kicap, sos tomato, letak sos tiram. Belum kira lagi kan letak pula secukup rasa. Maklumlah tak confident diri sini bukan pakar memasak, dia kena guna secukup rasa. Lagi tambah sodium kat situ. Kemudian tambah lagi garam, sudah banyak mana sodium. Sebab sodium ini juga digunakan dalam industri untuk penghasilan bahan makanan kan. Dia bukan satu kekalahan, cuma bila kita ambil terlalu banyak. Jadi kita kena pilih lah bila kita masak mi goreng. Janganlah dah letak sos tiram nak letak kicap lagi. Ataupun dah letak sos cili, jangan letak sos tomato lagi, kita gunakan tomato yang segar. Dia itu cara pengurangan sodium. Dan makanan-makanan yang tinggi sodium tu memanglah lagilah confirm, dan kita memang ada kajian orang yang ada kanser mulut dia suka ambil makanan terproses macam ni lah, yang garam tinggi. So kena jaga-jagalah. Sebab tu lah kempen dia. Okay? Okey, terima kasih kepada penyoal Puan Sri dan juga penjawab, iaitu panelis-panelis kita yang berdua ni. Ada lagi yang ingin bertanyakan soalan, boleh tanya secara terus kepada panelis pilihan anda. Assalamualaikum. Nak tanya juga boleh tak? Berebut dengan Kak Syaz ni. Tak apa, sila dulu. Okey, saya nak tanya kepada Sherry lah, Puan Syariza. Okey, mak saya dia adalah seorang cancer survivor. Dah 8 tahun lah dia survive, tapi dia still on medication lah. Masalah saya sekarang, mak saya tinggal dengan saya dan saya yang uruskan makan minum dia kan. Masalahnya ialah dia punya makanan yang dia nak makan tu very limited. Dia sangat takut nak makan yang macam Sherry sebut tadi, yang pantang larang tu kan. Dia tak akan makan daging merah, ikan kerisi, kacang, macam apa puding, agar-agar, semua dia memang tak akan makan. Jadi soalan saya, macam mana kita sebagai orang yang menjaga ni, macam mana kita nak convince dia, nak bagi tahu dia yang dia boleh makan benda tu. Okey, itu satu. Soalan kedua saya, disebabkan dia punya pemakanan tu very limited, tak semua benda dia suka, kadang-kadang saya macam bagilah dia nak makan apa yang dia suka. Tapi dia sangat suka minum kopi yang apa tu, yang macam kopi Gano, semua tu kopi 3 in 1 tu. Yang itu dia suka. Tambah gula pula lagi sesudu. So saya risau. Jadi saya nak minta tolong Puan Sherry boleh share tak apa yang patut saya buat untuk convince dia. Itu saja. Terima kasih. Okey, Ami ya. Macam mana? Pertama, mak ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung tak? Ada darah tinggi. Ada darah tinggi saja. Okey, so dia macam ni. Satu, dia pernah jumpa dietitian tak sebelum ni? Dia memang klinik pakar lah, berapa bulan sekali tu kan. Tapi ada jumpa dietitian tak? Yang tu tak sure lah pula sebab tak pernah bawa dia. Biasanya my sister yang bawa. Okey, first pertama sekali, ini pengalaman saya lah, bukan nak kata mak Puan Ami, tapi orang kata kebanyakan termasuk mak saya sendirilah. Yang saya ni pun seorang dietitian, kadang-kadang kita nasihatkan kat mak kita ni, dia tak nak dengar walaupun saya sendiri dietitian. Okey? Jadi apa yang saya boleh bantu dekat situ, pertama sekali bila kita punya orang tua jenis makan terhad, lepas tu dah mula takut nak makan benda-benda yang
saya cakap tadi memang agak sukar nak ubah balik persepsi dia tau. Apa yang kadang-kadang benda ni kita tak boleh nak paksa sebab bila orang tua dia tak nak, dia akan kata tak nak. Jadi apa yang boleh Ami buat, pertama sekali, satu, maybe boleh dapatkan orang kata nasihat daripada orang kata pegawai dietetik yang berdekatan untuk nasihatkan dia. Kemungkinan bila orang luar cakap dia akan lebih orang kata terima dan lebih dengar. Itu satu. Yang kedua, kalau dia tak nak makan makanan yang tersebut, jangan risau, boleh je ganti dengan benda-benda lain. Contoh kalau macam daging merah. Let's say kalau kata Mak Ami dia ada mengalami masalah anemia dia boleh je ganti makanan-makanan tersebut, especially macam daging merah dengan sumber-sumber lain seperti internal organ, seafood, kerang-kerangan untuk tambah darah. Okay, jadi kalau dia boleh makan this kind of food, so no worry kalau dia tak nak ambil langsung daging merah. Cuma kekerapan untuk makan makanan ni disebabkan mak ada darah tinggi, kita tak galakkan dia untuk ambil every day. Enough untuk ambil seminggu sekali pun tak apa, tapi varietykan dengan pilihan makanan yang berbeza lah. Maybe minggu ni ambil hati ayam, lusa ambil minggu depan ambil macam orang kata udang yang biasa kita masuk dalam sayur tu kan, yang kecil-kecil tu, ataupun next week, another week kita bagi dia makan kerang. Should be okay. As long as dia boleh ambil pilihan makanan lain yang boleh menggantikan makanan yang dia tak mau makan, should be okay. Yang berkenaan dengan kopi ni, okay. Ingat masa saya cakap tadi mula-mula saya kata orang kanser ni biasa dia akan depressed sebenarnya. Jadi pada saya, as long as dia ambil kopi tu tak terlalu orang kata not a heavy drinker, should be no problem. Sebab kita rasa kita nak dia macam kita kena give and take macam tu. Especially untuk convincekan dia makan dengan cukup. Okay? Sebab tu saya harap lepas ni cuba orang kata bila pergi ke klinik pakar minta rujuk kepada pegawai dietetik so that dia boleh monitor. Sebab dalam kes-kes macam ni biasanya kita akan prefer untuk monitor dia closely untuk tengok dia makan okey ke tak apa semua, untuk orang kata pastikan dia cukup makan bagi orang kata keperluan dia sehari-hari. Jawab ke Puan Ami? Sangat membantu. Maksudnya sekarang saya boleh request lah bila pergi jumpa doktor, request nak jumpa dietitian kan? Yes. Okay, thank you so much. Alright. Satu lagi berkenaan dengan soalan Puan Ami tadi, boleh je tonton dalam saya punya channel, MN channel, sebab saya ada kupas, ada a few video yang saya kupas berkenaan dengan soalan yang ditanya tadi. Okay. Pulang semula kepada Dr. Anja. Okey, terima kasih pada Puan Syariza. Tadi ada Puan Syaz nak bertanya soalan boleh tanya? Nak tanya soalan. Okey. Perkongsian sangat baik hari ni. Terima kasih pada sebut Sherry je lah ya kan? Boleh. Soalan saya adalah tentang penggunaan pemanis tiruan, iaitu contohnya macam aspartame. Sebab ada yang dia tak nak minum manis tapi dia nak manis. So dia resort to pemanis tiruan lah macam ni. So apakah sebenarnya kesan mungkin jangka panjang penggunaan pemanis tiruan untuk orang sihat dan juga especially orang yang diabetik. Sebab biasanya orang diabetik yang macam ni kan, contohnya macam mak saya dia suka minum benda yang jelah nak rasa manis. So instead of menggunakan gula, dia menggunakan pemanis tiruan. Adakah ini akan memberi kesan sampingan kepada dia? Itu satu tentang pemanis tiruan. Satu lagi adalah tentang oat. Sebab saya dapati bila every time saya cuba nak makan oat, contohnya macam rolled oat, saya akan menghadapi contohnya bloated, akan rasa bloated ataupun kadang-kadang tu boleh sampai sembelit lah. So saya rasa mungkin saya ni tak sesuai untuk makan oat. Sebab orang katalah oat ni boleh improve your cholesterol level kan. So kita naklah makan benda yang baik. Adakah memang wujud situasi macam ni, dan kalau ya, apakah makanan yang boleh menggantikan oat yang boleh dimakan oleh orang yang macam saya? Itu saja, terima kasih.
Puan Syah nak siapa jawab Saya ke Puan Sul? Dah left dah. Mungkin ada masalah teknikal sikit. So nak saya jawab sekarang ke macam mana? Boleh jawab je lah ya. Boleh jawab. Sebab kita ada record. Okay, so soalan pertama dia tadi berkenaan apa ya? Pemanis tiruan ni. Betul. Okey. Sebenarnya pemanis tiruan ni dia banyak jenis. Salah satu yang disebut tadi macam aspartam. Tapi minta maaf saya tak dapat nak ulas lanjut. Maybe Puan Su boleh orang kata tambah selepas ni sebab saya dah lama tak handle kes diabetik sebenarnya. Jadi orang kata tak berani nak ulas panjang. Tapi apa yang saya tahu untuk aspartam ni setahu saya dia ada limitation penggunaan dia. Dia tak boleh lebih daripada kita kata berapa 2 sesi sehari macam tu. Kesan jangka panjang dia biasalah benda yang macam kita kata benda yang sikit kan mesti dia ada kesan kepada organ. Cuma saya dah tak ingat. Maybe Puan Su boleh bantu saya nanti. Sebab stevia pemanis tiruan ni dia yang penting 0 kalori dan dia punya orang kata dia sangat membantu kepada orang yang ada kencing manis lah. Okey. Yang kedua untuk soalan Puan Syah berkenaan dengan oat. Okey. Maybe lah ada bahan-bahan dalam oats tu yang menyebabkan kita rasa bloated. Maybe tak semua orang akan sesuai untuk kata makan. Cuma betul seperti Puan Syah cakap benda tu dia boleh turunkan kolesterol. A good item untuk kurangkan kolesterol. Tapi boleh je nak replace dengan susu yang mengandungi omega 3. As long as ambil something yang ada omega 3 should be okay dah untuk orang kata tolong turunkan kolesterol tu. Contoh susu yang ada omega 3? Susu omega 3 lah. Oh, ya. So dia apa saja yang added dengan omega 3? Apa saja yang added dengan omega 3? Okay. Maybe Puan Su boleh ulas lebih lanjut. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak Sherry. Yang pasal oat, saya cakap pasal oat dulu lah sebelum saya ke pemanis tiruan tu ya. Yang oat ni dia sebab ya betul memang dia ada serat tak larut kan. Ada setengah kita ni kita baru nak start, kita panggil kan, baru nak start. Sama juga bagi orang yang tak biasa makan sayur dan kita baru nak start, kita makan dan kita akan rasa bloated. Itu disebabkan oleh pertumbuhan bakteria baik koloni sebab serat memang adalah sebagai prebiotik. Jadi apabila kita makan berlebihan, dia boleh meningkatkan penghasilan medium kepada bakteria dalam perut kita tu, yang bakteria baik ni, so dia akan menghasilkan gas yang lebih lah. Selain daripada tu, ada juga penyebab-penyebab mungkin dia agak berasid dan sebagainya, perut kita belum sesuai. Jadi kalau kita baru nak mula makan tu, kalau kita ada simptom begitu memang kita berhenti sekejap. Kemudian nak cuba balik boleh. Tetapi apabila kita nak cuba jangan ambil dalam kuantiti yang banyak teruslah. Sebab kita ni orang Asia, oat bukan makanan kita. Orang Asia ni memang Allah dah cipta. Kita memang perut cap nasi. Jadi sebab tu tumbuhan yang ada di kawasan Asia ni kebanyakannya biji dia adalah beras, bukan oat. Oat dan juga gandum ni daripada sebelah banyak western countries kan. Sebab tu kalau kita nak cuba ambil memang jangan ambil terus banyak. Selain daripada oat, omega 3 tadi tu, lebih kerap makan ikan berbanding kita ambil sumber haiwan yang lain. Ya. Itu untuk oat tadi. Yang berikutnya adalah pemanis tiruan. Ya, betul memang ada had dia, tapi dalam aspartam ni kebiasaannya ada dalam produk industri kan. Dia, kalau ditulis tu 0 kalori. Memang betul sebab aspartam dia adalah daripada ekstrak asid amino daripada protein. Tapi dia adalah ekstrak saja. So dia tak ada kalori lah, memang betul. Tapi manis dia memang sangat manis. Dia lebih kurang kalau kandungan satu biji dia tu lebih kurang macam 3 kali ganda gula yang kita biasa ambil, gula putih atau gula perang.
Itu sebab tu dia perlu sikit saja. Jadi jangan risau pengambilan tu berlebihan lah. Tapi kalau kita sendiri nak guna kat rumah, contoh macam brand Equal, Pulse Fit dan sebagainya, boleh guna tetapi hanya apabila kita perlu rasa manis sahaja. Macam saya sebut tadilah, orang Malaysia minuman memang nak ada rasa saja. Why not kita try? Kalau kita kena cuba ambil air kosong tanpa rasa dulu. Ataupun air kosong yang diperah limau, itu lebih baik. Kita dapat juga vitamin C dan juga sedikit asid malic contoh. So antara benda yang kita kena belajar adalah untuk kurangkan manis. Tapi lebihkan manis dalam senyuman. Macam itu. Tapi kalau macam yang tadi stevia ya. Stevia ini masalah dia orang tak suka dia ada aftertaste. Dia ada pahit. Ada satu tahap tu dia ambil dia memang akan rasa pahit. Itu masalah dengan stevia. Jadi kebanyakan produk tak boleh nak guna stevia dia lah, stevia as a base sebab rasa dia. Dia kan dalam industri ni dia melibatkan food science dan food technology, jadi dia kena pilih yang aspartim ataupun sakarin, sucralose, ada banyak lagi yang lain. Tapi insya-Allah setakat ni semua yang ada, kita ada kawalan dengan akta makanan, memang tak ada berlebihan. Kecuali kita sendiri yang ambil bagi jadi lebih. Itu je masalah dia. Ya. Okey. Okey, terima kasih kerana penerangan secara tepat dan jitu panjang lebar daripada kedua-dua panelis kita. Okey, sebelum itu suka untuk saya ingatkan dan juga promote sikit kita punya panelis yang pertama iaitu Puan Nur Syariza. Beliau mempunyai satu channel YouTube iaitu page beliau adalah mn_channel. Sebentar nanti saya akan letakkan link di chat box. Jadi Puan Syariza ada masukkan banyak video-video dan info-info penting yang beliau kongsikan, terutamanya diet di kalangan pesakit kanser. Saya pun dah tengok semalam, memang sangat bagus, boleh jadi YouTuber terkenal. Jadi ramai-ramai boleh subscribe. Subscriber dah 800 lebih tau, dekat 1000, betul tak? Okey, so kalau tak ada soalan lisan yang lain, saya nak bacakan beberapa soalan yang berada di chat box. Soalan yang belum dijawab dahulu ya, kerana kita agak kesetukan masa. Kalau boleh sebelum dalam jam 9 kita akan tutup sesi hari inilah. Jadi soalan yang pertama saya rasa tujukan untuk Puan Nur Syariza, iaitu daripada Encik Syazwan Syamsuddin, bertanyakan adakah air alkali berkesan untuk cegah dan merawat kanser? Itu soalan pertama. Saya teruskan saja soalan yang kedua, sambung. Soalan daripada Encik Yu'am Rizal. Apakah makanan yang perlu dielak oleh pesakit kanser dan apakah tips-tips untuk menambah selera makan untuk pesakit-pesakit kanser ni? Saya rasa 3 soalan tu dululah untuk Puan Nur Syariza. Okey, terima kasih atas soalan. Soalan pertama tadi apa? Air alkali Air berkesan kali tak? Dia serupa macam meat jugalah tu. Tak ada beza pun. Minum je, yang penting air masak. Tak ada beza air alkali ke air berasid ke, tak ada sebenarnya. Okey, tak ada memberi kesan untuk kurangkan kanser ke apa ke, tak ada. Tak ada kajian yang kata saintifik pun berkenaan benda tu. Kalau ada, macam saya cakap, dia tak pernah uji pada manusia lagi. Maybe tunjuk kat haiwan ke apa ke kan, kita tak nampak, kita tak tahu kesan tu sama dengan manusia ke tidak. Itu satu. Yang kedua, makanan yang perlu dielak oleh pesakit kanser dan tips pemakanan jika dia ada masalah kurang selera makan ya. Okey. Sebenarnya secara asas tak ada makanan yang perlu elak. Okey. Cuma dia perlu elak bila dia ada masalah kesihatan yang lain. Contoh macam kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Tu tadi bila saya cakap masa saya punya orang kata sesi tadi, saya bagi tahu jangan pukul rata. Okey, jangan pukul rata. Orang-orang keliling ni dia baik hati dengan nasihat-nasihat, semua benda dia cakap dengan pesakit. Dia kata, oh gula tak boleh makan, oh makanan lemak tak boleh makan. Ni sebab dia fikir, oh dia sakit jantung, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. So kena sama jugalah apply dengan orang kanser, tak boleh. Sebenarnya untuk pesakit kanser, actually tak ada pantang. Melainkan dia ada underlying disease. Okay. Dan juga berdasarkan kepada keadaan semasa dia. Let's say kadang-kadang walaupun dia ada kencing manis, tapi at that time dia punya makan, kita kata kalau kita letak dalam pinggan suku-suku separuh tu, dia setakat ambil sesuap, 2 suap, ayam pun tak lalu, orang kata sayur pun langsunglah tak sentuh kan. Jadi
even kita boleh sarankan dia, puan makanlah kuih kuih orang kata puding ke, kuih lapis ke, kuih serimuka ke, untuk dia makan supaya badan dia ada tenaga. Okey? Jadi walaupun dia ada kencing manis. Sebab yang penting aim kita adalah untuk pastikan dia dia makan cukup lah. Maksudnya ada tenaga masuk dalam badan dia. Sebab bila kita biarkan keadaan macam tu, pasien akan makin letih dan tak berdaya untuk menerima rawatan. Okey. Dan yang last sekali, tips untuk orang yang tak ada selera makan. Okey, sebenarnya salah satu cara adalah ambil benda-benda yang masam. Sebelum dia makan, perlu ambil makanan yang masam ataupun minuman yang masam. Minuman contoh macam buah-buahan citrus macam lemon, orange ataupun limau, okey, ataupun apa saja yang masam lah. Ataupun kadang-kadang maybe kalau jenis style orang tua yang macam saya cakap tadi, saya tak ada nak makan langsung, dia hanya boleh lalu makan bila dia ambil sambal belacan, tak apalah, allow jugalah asalkan dia makan. Okey? Walaupun sebenarnya dia ada darah tinggi, tapi amount tu janganlah kasih orang kata sampai melimpah ruah atas pinggan dia tu, sudahlah. Kan? Just sekadar untuk dia bangkitkan selera makan. Okey? Yang penting makan. Okey Puan Nur Syariza, dan saya percaya banyak lagi jawapan-jawapan yang anda boleh temukan di channel YouTube Puan Nur Syariza, iaitu MN_channel. Saya dah letakkan link di chat box, anda boleh terus klik dan terus subscribe. Okey. Soalan seterusnya saya fikir khas untuk Puan Nur Syariza, minta maaf, untuk Puan Sulhariza sebab dia mengenai pemakanan. Soalan dia daripada Encik Muhammad Irwan Arifin, bertanyakan, berapa hari raya yang kita boleh makan, yang kita boleh anggap sebagai cheat day, dan juga kenapa bila kita lapar, kita kurang sabar dan mudah sangat nak marah, meletup-letup macam tu kan. Dan soalan kedua adalah dari Dr. Fatimah Muhammad Noor, iaitu apakah pendapat Puan mengenai keto diet dan intermittent fasting? Adakah dia menurunkan atau mengawal berat badan selepas Ramadan? Boleh tak jawab soalan-soalan tu? Soalan AC dan Viva boleh jawab Lisan? Okey. Baik. Soalan pertama tentang cheat day, Masya Allah ya. Biasa orang yang berdiet ni dia suka ada cheat day kan. Saya kalau dari segi saya lah, pengusahaan saya tak suka ada istilah cheat day lah. Sebenarnya tak ada istilah tipu-tipu ni. Ya, macam tadi saya tunjuk contoh kuih tak nanas ya. Dia letakkan 3 biji itu untuk panduan kalau kita makan sebanyak tu banyak berapa kalori yang buat. Sebab tu setiap hari kena ada plan. Sebaik-baiknya jangan lebih daripada kalori yang kita makan lah. Letakkan range. Itu lebih baik. Contoh kalau kita seorang macam Cik Irwan Irwan Arifin, dia Dr. Irwan dia mungkin range Dr. Irwan seorang yang aktif juga, mungkin dalam 1,800 ke 2,000 kalori. So letakkan maksimum 2,000 tu. So pada hari tu macam hari raya, hari kemenangan kan, raya pertama. So apa yang kita makan tu kena monitor, jangan terlalu lebih. Makan apa yang ada tapi pastikan ada sayur pada hari tu, ada buah. Yang penting kalori dia tak lebih. Sebab kalau kita asyik buat cheat day, saya takut cheat day tu terlalu banyak-banyak. Tapi memang ada setengah orang suka nak buat istilah cheat day tu. Tapi saya takut cheat day tu dia akan menyebabkan pengambilan kalori tu berlebihan berbanding yang sebelum kita ambil. Contoh mungkin kita ambil yang kalori rendah sebanyak 1,500. Kemudian pada hari cheat day kita ambil sampai 2,000. Dan kita kena ingat hari yang kita ambil lebih kalori tu dia takkan guna kalau kita tak guna. Faham tak? Dia akan simpan sebagai kalori yang berlebihan dan simpan sebagai apa? Simpan sebagai lemak dan tidak simpan sebagai otot. Kecuali kita gunakan kalori tersebut, dia akan simpan sebagai otot. Jadi itu lebih baik kita amalkan pengambilan tu berkadaran dengan syarat tidak berlebihan kalori seharian. Jadi sebaik-baiknya tadi saya ada tengok ada wakil Anadi yang ada menggunakan My Nutri Diary My Nutri Diary ini adalah apps yang dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Saya antara orang yang buat lah.
buat apa, saya cuma bagi senarai kalori aje lah ya. So boleh gunakan ni sebagai panduan ya. Macam contoh pada hari raya kita takut nak lebih yang saya sebut tadi lah, macam Dr. Irwa Arifin dah sampai mungkin boleh sampai 2000 kalori, tengok boleh masukkan maklumat dalam tu lah mengenai diri sendiri. So kat situ boleh monitor. Kita berbanding kita buat cheat day ini. Sebenarnya tak ada istilah cheat day. Cuma kita panggil ada hari yang kita boleh makan. Macam kita seorang peminat teh tarik. Tapi bukan kita tak boleh ambil langsung teh tarik tu, dengan syarat pada hari tu contoh kita ambil teh tarik 1 gelas besar tu dalam 150 kalori. So kita dah ambil teh tarik. So sepanjang hari jangan dah ambil minuman manis yang lain dah. Supaya kita boleh gunakan untuk ambil makanan lain. Faham tak contoh dia? So sama juga dengan hari raya nanti ni, insyaAllah ambil kuih raya, kata kita dah ambil kuih tart tu, jangan ambil kuih raya Almond London pula sampai 3 biji lagi. Dia kena pilih. Kalau kita kata teringin juga Almond London tu, nampak kuih tart Nanah ada Almond London, teringin, ambil seorang 1 biji, adil lah. Jangan yang ni pun 3, yang tu pun 3, kan nampak rempeyek ambil sampai sebalang contoh, sebab raya kan sebulan, so setiap hari kita boleh makan. Ya, kena buat konsep macam tu, jangan ada cheat day, rugi kita nanti ya. Kemudian yang kedua adalah soalan mengenai intermittent fasting ataupun keto diet. Baik, intermittent fasting ni apa yang kita tengah buatlah sekarang ni. Ramadan ni adalah intermittent fasting. Idea intermittent fasting ni kita kena ingat dia daripada barat ya. Intermittent fasting satu idea dia lebih kurang macam kita lah Muslim. Cuma Muslim ini kita orang Islam ni kelebihan ni kita ada syariat dia, kita dapat pahala, lebih baik kita ambil yang tu. Kan? Dan intermittent fasting kalau kita buat dia untuk penurunan berat badan, dia bukan untuk sustainability. Dia memang berkesan, boleh turunkan berat badan. Tadi saya tengok ada Uda lah. Uda ada cakap dia dapat turun 2 kilo. Ya, memang kalau kita tak makan, kita kurang makan, tapi kita tidak membakar kalori tersebut. Maksudnya kita tidak gunakan kalori tersebut dalam bentuk kalori dia. Dia digunakan sebagai tenaga. Dia tidak boleh sustain lama. Biasanya yang akan hilang dulu adalah air dalam badan. Sebab tu kita akan turun cepat. Lepas tu lepas dia puasa berat naik berganda. Sebab apa? Pemakanan kita tak jaga. Itu cerita dia lah. Saya tak kata dia tak berkesan untuk turun berat badan. Boleh dia amalkan macam mungkin nak makan 2 kali sehari saja ke intermittent fasting, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan biarkan diri itu tak bergerak aktif. Sebab nanti badan memang akan relax sangat. Kemudian bila kita dah tak nak buat intermittent fasting, kita back to normal diet kita, berat badan boleh naik dengan banyak. Sebab kita cardio sistem kita tak guna pun. Macam tu. So bila kita start makan balik kalori yang sama, berat boleh naik 2 kali ganda. Banyak saya jumpa dalam klinik pengurusan berat badan, banyak macam tu. Dan kita dikelilingi dengan suasana orang masyarakat Malaysia, kita suka nak ikut tetamu kan, makanan-makanan kan. Takkan kita nak tengok saja contoh macam tu. So kalau saya sendiri boleh buat intermittent fasting, tapi nak kata dia sebagai untuk turun berat badan boleh, tapi dia bukan untuk sustain. Okey, terima kasih Puan Suhariza di atas perkongsian dan telah menjawab soalan tadi. Saya juga ingin nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Nusyariza di atas segala perkongsian beliau pada hari ini, dan juga beliau juga dah offer tu nak buat free consultation kepada siapa yang berminat untuk diet, boleh contact secara langsung ataupun join dan subscribe saja MM channel di YouTube. Jadi di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama daripada jam 6.50 pagi sehingga ke saat ini pada jam 9 pagi. Masa memang dah mencemburui kita sekali lagi, walaupun PKP di Selangor, tak boleh nak pergi mana-mana, tapi saya percaya ada ramai yang ada urusan nak buat selepas inilah. Okey? Jadi saya juga di atas kesempatan ini suka untuk saya wawarkan di pihak Anadi, kami masih membuka ruang dan peluang untuk anda semua yang mana ingin memberikan sumbangan kepada ahli-ahli Anadi ataupun alumni SMAP Kajang yang terjejas sepanjang Ramadan dan juga sepanjang PKP tahun ini.
anda boleh memberikan sumbangan selewat-lewatnya pada hari Selasa 11 Mei 2021 pada jam 10 malam. Kami akan bagikan link. Link juga ada kami letakkan di page Anadi. Juga suka untuk saya mengajak anda semua untuk like dan tekan butang follow Anadi punya Instagram sebab banyak sangat info-info yang kita letak dalam Instagram dan juga dekat IG story. Begitu juga sesekali tu boleh bagi tanda sokongan anda dengan tanda love ataupun like dekat Anadi punya page. Anadi Smart Kajang. Okey? Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita punya sesi pada hari ini direkodkan dan akan letak dekat page Anadi. Jadi rakan-rakan semua boleh share dan kongsi sebanyak mungkin kepada rakan-rakan anda kerana saya percaya maklumat pada hari sangat-sangat banyak memberi manfaat. Selain daripada orang lain boleh aplikasi, kita juga salah satunya adalah boleh bantu untuk tambahkan pahala kepada kedua-dua panelis kita yang telah memberikan banyak info dan juga dah sanggup luangkan masa dan waktu mereka pada pagi ini. Baiklah, saya rasa cukup setakat itu sahaja pada hari ini. Kalau ada yang nak bersembang-sembang lagi, mungkin boleh bagi ruang lagi tak, Mr. Press? Kita official kita tutup dulu, then sembang je lah. Okey, so sekarang kita official tutup pada jam 9.03. Minta maaf selambat 3 minit. Dan saya bagi ruang untuk siapa-siapa nak sembang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.